Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raida Tumardia binti Rasif yang bernombor matrik C21E2416. Saya akan membentangkan mengenai pakaian tradisional Melayu iaitu kebaya Kota Baru. Okey, yang pertama ialah sejarah dan asal-usul kebaya Kota Baru, yang mana baju kebaya ini merupakan salah satu pakaian tradisional yang pada awalnya telah dikatakan berasal daripada kaum Cina yang telah datang ke Tanah Melayu suatu ketika dahulu dan diterima oleh masyarakat tempatan di Kepulauan Melayu. Malah baju kebaya ini telah menjadi warisan fesyen yang menjadi pilihan masyarakat di sekitar selatan dan utara sejak tahun 1900 lagi. Namun terdapat juga definisi baju kebaya ini yang dalam Kamus Dewan, iaitu baju perempuan yang bertangan panjang dan berbelah di bahagian dada yang ditutup dengan kerongsang serta mempunyai paras labuh hingga ke lutut. Dan ahli fesyen telah mencari pelbagai cara untuk memperkembangkan lagi reka bentuk baju kebaya ini supaya lebih moden pada peredaran zaman yang semakin moden. Walaupun baju kebaya ini telah lama diciptakan, tapi masih lagi berkembang mengikut peredaran zaman. Hal ini kerana pakaian tradisional ini telah dititik berat oleh Allahyarham Datin Seri Endon yang mana beliau telah mengasaskan pertubuhan pakaian kebaya dan dipelihara sebagai aset seni sehingga kini. Seperti yang kita tahu, antara kebaya tradisional yang masih lagi ada sehingga kini iaitu kebaya Kota Baru, yang mana kebaya ini dikenali sebagai kebaya Bandung dan mungkin juga berasal daripada kebaya Kota Baru yang berasal daripada Bandung sendiri. Oleh itu, jelas dapat dilihat bahawa peredaran zaman tidak mengikiskan tradisi Melayu terutamanya mengenai pakaian. Terdapat juga 3 objektif utama dalam kajian ini yang menitik beratkan mengenai yang pertama, mengenal pasti reka bentuk kebaya Kota Baru yang digunakan dalam penghasilan kebaya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan bahan yang digunakan sepanjang penghasilan kebaya Kota Baru. Yang ketiga, mengenal pasti bahan dan proses pembuatan baju kebaya Kota Baru. Seterusnya ialah tujuan kajian, iaitu secara umumnya pakaian tradisional ini merupakan salah satu identiti kebanggaan sesuatu bangsa yang terdapat dalam sesebuah negara. Pakaian tradisional ini amatlah perlu dititik beratkan dan diperkembangkan sehingga kini supaya dapat mengekalkan lagi tradisi sesuatu bangsa agar tidak dilupakan. Hal ini kerana pakaian tradisional ini dapat mewujudkan keunikan dalam sesebuah negara dengan memaparkan kecantikan yang ada pada pakaian tersebut. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan adalah untuk meluaskan lagi pengetahuan orang ramai mengenai pakaian tradisional terutamanya kebaya Kota Baru. Seterusnya ialah reka bentuk kebaya Kota Baru, yang mana reka bentuk kebaya Kota Baru ini pada awalnya berasal daripada Kota Bandung itu sendiri pada tahun 1950-an. Dan perbezaan kebaya Kota Baru ini ialah mempunyai fabrik tambahan yang dikenali sebagai baju lidah, iaitu menghubungkan antara bahagian kiri dan kanan di bahagian hadapan baju kebaya tersebut. Selain itu, ia tidak perlu diikat dengan kerongsang atau sebarang peralatan kerana ia telah mempunyai butang yang telah dijahit pada baju kebaya tersebut. Dalam reka bentuk baju kebaya Kota Baru ini, ia mempunyai keunikan pada potongannya di bahagian depan kerana mempunyai kancing yang menaikkan lagi seri pada baju kebaya tersebut, yang mana antara inspirasi yang digunakan untuk menghasilkan kebaya Kota Baru ini iaitu dengan menggabungkan bentuk asas kebaya Kota Baru dan kebaya Jawa. Hasil daripada gabungan ini, ia telah membentuk bahagian pendek di bahagian tengah dan panjang di bahagian belakang serta mempunyai dokong sebagai aksesori belahan pada kain dan menggunakan kain brocade lace dengan motif pemilihan flora dan fauna serta alam semula jadi untuk menghidupkan lagi tradisinya. Sebagai contoh, motif bunga teratai, bunga raya, bunga orkid dan banyak lagi. Oleh itu, secara langsung dapat menarik pandangan orang lain kerana berketerampilan ideal dalam bentuk yang cantik. Malah hasil daripada reka bentuk ini juga ia telah menghasilkan satu simbol yang tersendiri terhadap kebaya Kota Baru ini iaitu simbol lemah lembut, sabar dan berdikari, yang mana kebaya Kota Baru ini telah mencerminkan kepada si pemakai dengan sifat lemah lembut dengan potongan kain yang sedikit ketat yang akan membuatkan si pemakai berjalan dengan kehalusan.
manakala potongan kebaya tersebut yang mengikut bentuk badan pula bermaksud bahawa seorang perempuan harus menjaga diri sendiri dengan menyesuaikan dirinya terhadap persekitaran. Oleh itu, jelas dapat dilihat bahawa simbol ini telah memberi makna yang mendalam dan seharusnya perlu ada pada diri seseorang perempuan tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, pelbagai reka bentuk yang telah diciptakan. Seterusnya ialah fungsi kegunaan yang mana baju kebaya Kota Baru ini biasanya digunakan ketika hari perayaan, majlis perkahwinan atau majlis-majlis rasmi yang lain. Akan tetapi, pakaian tradisional kebaya Kota Baru ini tidaklah terhad kepada majlis sahaja, malah kebaya ini bebas digunakan tanpa mengira waktu dan tempat. Gaya penggunaan kebaya Kota Baru ini juga telah dipelbagaikan oleh masyarakat sendiri seperti dengan mengenakan kebaya dengan seluar, kain dan sebagainya. Oleh itu, dapat dilihat bahawa pemakaian kebaya ini tidaklah terbatas dengan satu cara pemakaian sahaja. Bahan dan proses pembuatan. Antara bahan yang biasa digunakan dalam menghasilkan kebaya Kota Baru ini iaitu yang pertama ialah pemilihan kain. Pemilihan kain amatlah penting dan amatlah dititik beratkan bagi menyelahkan lagi motif yang dipilih dan dihasilkan. Antara jenis kain yang biasa digunakan adalah kain jenis French lace yang ringan dan lembut, malah kain jenis ini mempunyai sedikit nipis dan telus cahaya. Pemilihan kain ini amatlah penting bagi mengelakkan flora dan fauna tidak jelas dan bagi menonjolkan lagi motif-motif yang dipilih serta simbol yang akan dipertontonkan oleh si pemakai. Setelah proses pembuatan kebaya iaitu proses memilih atau membuat corak dan motif, seterusnya ialah proses mengukur seperti mengambil ukuran bahu, labuh baju, keliling pinggang, panjang labuh dan sebagainya. Dan berdasarkan ukuran tersebut, kemudian barulah boleh melukis draft sehingga ke potongan dan proses akhir bagi memudahkan potongan kain itu berjalan dengan lancar dan potongan yang teliti. Namun, setelah proses memotong kain, seterusnya berpindah kepada proses menenun atau menjahit, yang mana ia merupakan proses akhir iaitu dengan mengambil masa agak sedikit lama kerana memerlukan ketelitian. Dan proses ini juga mempunyai dua kaedah iaitu kaedah tradisional dan kaedah moden. Kaedah tradisional adalah seperti dengan menggunakan jarum dan benang, manakala kaedah moden agak sedikit canggih iaitu dengan menggunakan mesin jahit dan kebiasaannya tidak mengambil masa yang terlalu lama. Walaupun terdapat pelbagai jenis kaedah, namun komponen pakaian pada baju kebaya Kota Baru ini tidaklah dilupakan yang mana ia terdiri daripada kebaya dengan pemakaian kerongsang di tengah sebagai satu perhiasan dan mempunyai kain belah di bahagian belakang. Okey, jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini bahawa kebaya Kota Baru ini telah melambangkan kebanggaan identiti sesebuah bangsa serta negara yang telah menjadi warisan sejak bertahun-tahun lama. Malah pakaian tradisional ini telah terbukti berkesan pada sesebuah negara untuk mengingatkan berkaitan asal-usul dan budaya mereka. Kebanyakan kebaya Kota Baru ini merupakan salah satu pakaian tradisional yang diwariskan serta mempunyai simbolik yang tersendiri dan melahirkan kepelbagaian tradisi yang menyerikan keharmonian antara masyarakat. Oleh itu, diharapkan bahawa keharmonian yang terjalin dapat dipelihara bagi mengekalkan kepelbagaian tradisi dan budaya yang dimiliki sejak dahulu kala. Bagi mengelakkan pakaian tradisional ini terhakis, semua masyarakat diharapkan dan hendaklah menerapkan pakaian tradisional dan memperkenalkan pakaian tradisional ini kepada generasi baru supaya tidak asing dengan mereka. Oleh itu, secara langsung, aspek kebudayaan dan warisan dapat diterapkan dalam diri kerana merupakan salah satu aspek penting dalam ketamadunan sesebuah negara dan bangsa. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih.